Okey, so apakah proses pengurusan kewangan? Proses pengurusan kewangan ialah suatu proses yang melibatkan pengurusan wang daripada sumber pendapatan. Biasanya pengurusan kewangan dia melibatkan empat benda ini, empat aspek ini yang terlibat bila bercerita pasal pengurusan kewangan. Sebab sumber pendapatan kita ni ada banyak. Ada yang gaji bulanan, ada yang kerja sampingan lah. Contohnya macam mengambil freelance. Okay, freelance itu maksudnya kerja-kerja luar lah. Walaupun sudah ada gaji bulanan. Okay, so untuk aspek pengurusan kewangan pula, dia melibatkan simpanan. Maksudnya kalau ada simpanan lah. Contohnya duit gaji tadi, duit tabung. Senang cakap duit tabung lah. Lepas itu perbelanjaan. Okay. Lepas itu perlindungan. Perlindungan ini lebih kepada macam insurans. Lepas itu pelaburan. Pelaburan ini pula dia lebih kepada macam amanah saham yang awak pernah dengar. ASB. Itu adalah contoh-contoh aspek yang kita akan tengok bila melibatkan pengurusan kewangan. So, untuk proses pengurusan kewangan, kita ada 5 kita akan tengok hari ini. Yang pertama adalah menetapkan matlamat kewangan. Awak boleh tengok muka surat 272. Yang kedua, menilai kedudukan kewangan. Yang ketiga, mewujudkan pelan kewangan. Yang keempat, melaksanakan pelan kewangan. Yang kelima, mengkaji semula dan menyemak kemajuan. So, kalau awak tengok dekat sini, ini adalah peringkat-peringkat untuk menguruskan kewangan. Okay, kita tadi tetapkan dulu matlamat kewangan. Untuk hari ini, kita akan tengok 2 dulu. Menetapkan matlamat kewangan dan menilai kedudukan kewangan. So, kita tengok dulu yang pertama. Oi, ada bunyi. Okay. Matlamat kewangan ditetapkan mengikut keutamaan yang spesifik. Kita tengok yang pertama tadi iaitu matlamat, menetapkan matlamat. Contohnya macam awak simpan duit. Nak pergi mana? Nak pergi melancong lah especially. Lepas tu awak simpan duit untuk belajar. Contoh, awak simpan duit untuk beli baju. So, untuk matlamat kewangan, kita ada 2 matlamat. Yang pertama ialah matlamat kewangan jangka pendek dan yang kedua adalah matlamat kewangan untuk jangka panjang. Contoh jangka pendek tadi, hendak dicapai kurang setahun. Contohnya macam itulah tadi, awak simpan duit untuk beli baju. Okay, contoh baju, contoh kasut itu harga dia RM40 atau RM50. So, awak simpan mungkin sebulan RM10 supaya nanti awak dapat beli baju itu, awak dapat beli kasut itu. So, untuk yang pertama tadi, matlamat jangka pendek, kita tengok dekat sini dia kurang setahun. Dan yang kedua, tidak melibatkan amount yang besar. Okay? Macam itulah tadi. Contoh yang baju RM40, RM50, amount dia kecil, tidak besar. 100. So, dan yang seterusnya adalah matlamat kewangan jangka panjang. Mengambil masa lebih 5 tahun. Dan yang kedua, melibatkan jumlah amount yang banyak. Contoh untuk jangka panjang ini, matlamat kewangan awak simpan duit untuk belajar. Sebab untuk belajar ini, kos dia banyak. Okay, bila awak sudah belajar nanti awak akan tahu. Bila awak sambung belajar, awak akan tahu kos belajar banyak. Sebab itu orang panggil belajar itu adalah satu bentuk pelaburan. Sebab contoh untuk yuran sahaja pun ada universiti yuran dia 1,500. Ada universiti yuran dia 1,800. Ada universiti yuran dia 3,000 lebih. Okay, untuk universiti-universiti awam, IPTA terutamanya, bila yuran itu ditanggung oleh kerajaan, dia bukan 100%, dia sebahagian. Yuran itu ditanggung oleh kerajaan. So, maksudnya selebihnya kita bayar sendiri.
So, untuk matlamat kewangan ini, untuk setkan matlamat kita, dia ada panduan, spesifik, S, M, measurable, boleh diukur, A, attainable, boleh dicapai, R, realistic, real lah, logik, bersifat logik, real. Dan yang keempat adalah time bound. Maksudnya dia ada satu tempoh masa dia sendiri. Contohnya, saya sudah sebut tadi lah, baju. Itu adalah untuk jangka pendek. Dia spesifik ke tidak? Spesifik. Sebab awak nak dapat baju itu. Baju apa? Saya nak dapat baju, contohlah awak pergi kedai ini, awak nampak satu baju yang cantik ni, awak nampak harga dia mungkin dalam RM80. Nak simpan duit dalam masa 8 bulan untuk beli baju itu. So, matlamat awak tadi adalah spesifik. Sebab matlamat awak nak simpan duit itu sebab awak nak baju itu. Lepas itu yang kedua, boleh diukur atau tidak? Ya, boleh diukur sebab baju itu tadi harga dia RM80. Dalam masa 8 bulan, awak simpan duit, RM10, awak capai baju itu. Macam itu. Attainable, boleh dicapai. Maksudnya baju itu dalam masa 8 bulan nanti awak akan dapat baju itu. Okay, kalau baju tadi, dia realistik. Baju itu dia realistik. Lepas itu, tempoh masa dia tidak terlalu lama. Lepas itu tadi awak nampak baju itu. Okay. Dan yang terakhir adalah dia ada time bound. Dia ada tempoh masa dia. Maksudnya awak target dalam masa 8 bulan awak nak kereta itu. Kereta pula. Awak nak baju itu. So, awak simpan duit RM10 sebulan. So, dalam masa 8 bulan, awak dapat baju itu. Matlamat kewangan smart. Dia ada 5 ciri ini. Di dalam target awak itu, dia ada 5 ciri ini. Awak boleh setkan sendiri matlamat kewangan itu. Okay, letaklah. Awak letak dekat atas kertas A4, awak tulis awak nak apa dalam masa setahun. Dalam masa 5 tahun, awak nak apa. Dalam masa 10 tahun, awak nak apa. Okay, tak salah kalau awak nak target yang besar-besar pun. Macam masa saya sekolah menengah macam awak dulu pun, saya target kereta Vios. Kalau awak nampak kereta putih saya dulu tu, itu adalah saya punya kereta target. Saya tak tipu. Memang betul kereta itu. Kereta Vios, warna putih, macam itu. Saya letak gambar kereta itu, saya letak atas meja semasa saya belajar. Itu saya cerita dekat budak-budak nak XPM lah biasa. Kita letak saya punya, apa awak punya sasaran itu. Bila sasaran itu awak nampak, awak akan berusaha ke arah sasaran itu. Sasaran itu adakah dia logik? Kebetulan pada masa itu kereta itu dia dalam lingkungan 100,000 lebih lah macam itu. So kira logik lah. Bukanlah maksudnya macam kita nak target kereta Ferrari itu tak logik. Logik. Cumanya tengok juga sumber kewangan. Okay? Tengok sumber kewangan. Okay, so contoh 1. Encik Yusuf akan menyambut hari keluarga di Port Dickson dalam tempoh 6 bulan. Sambutan ini akan menelan perbelanjaan sebanyak RM1,500. Encik Yusuf perlu menyimpan RM250 sebulan daripada pendapatannya sebanyak RM2,500 sebulan untuk mencapai matlamat kewangan beliau. Adakah matlamat kewangan Encik Yusuf memenuhi pendekatan SMART? So, kita tengok ciri-cirinya. Okay, untuk penyelesaian, soalan dia tadi adakah dia memenuhi SMART sahaja kan? Dia tak minta kira kan? Tapi daripada soalan itu, untuk memenuhi SMART pun kita ada kira lah sikit-sikit. Macam 250 tadi kita darabkan dengan 6. Dapatlah 1,500. Adalah kira-kira sikit. Bukannya maksudnya tak ada kira-kira langsung. Okay, so S. SMART. S adalah spesifik. Okay, maksudnya khusus. Matlamat kewangan itu kira macam target Encik Yusuf itu tadi, adakah dia spesifik? Kita tengok. Menyambut hari keluarga di Port Dickson. Jelas. Dia nak simpan duit sebab dia nak menyambut hari keluarga di Port Dickson. Lepas itu, matlamat dan lokasi yang khusus. Dia memenuhi ciri yang pertama, iaitu S. Okay.
Ciri yang kedua, measurable, maksudnya boleh diukur. Mengetahui wang yang diperlukan. Maksudnya dekat sini, dia boleh diukur dalam bentuk wang. So, menetapkan amount yang diperlukan. Inilah kita macam goal. So, dia nak kumpul 1,500 untuk hari keluarganya itu. So, dekat situ adalah measurable. Boleh diukur. Okay? A. Menyimpan 250. A tadi adalah attainable. Boleh dicapai. Boleh dicapai. Macam mana dia nak capai dia punya sasaran itu tadi, goal dia tu tadi. So, dia menyimpan 250 sebulan daripada jumlah gajinya. So, 250 darablah dengan 6. So, akan dapat 1,500. So, dia menyimpan 250 sebulan. So, attainable, boleh dicapai? Ya, boleh dicapai. Dengan menyimpan selama 6 bulan. Okay? So, dia memenuhi ciri A, attainable. R, menyimpan 250 sebulan untuk 6 bulan akan datang. Maksudnya logik lah. Okay? Realistik. Dia maksudnya macam bukan angan-angan. Dia bukan angan-angan, dia bukan sebut-sebut. Okay? Dia macam bukan contoh dia nak bawa family pergi ke bulan. Macam itu. Dia tak realistik. Dan yang kelima, time bound. Maksudnya dia ada tempoh masa yang ditetapkan. So dekat sini tadi Encik Yusof menetapkan 6 bulan supaya dia boleh kumpul duit untuk 1,500 selama 6 bulan untuk menyambut hari keluarga di Port Dickson. So dekat sini kita tengok tadi plan matlamat kewangan. Goal Encik Yusof tadi dia memenuhi ciri-ciri SMART. So apa keputusan? Apa kita punya kesimpulan? Oleh itu, Encik Yusof mengamalkan matlamat kewangan berpandukan konsep SMART. Okay? Matlamat kewangan ni macam goal lah. Macam awak nak beli handphone kan? So, tadi, ini adalah proses pengurusan kewangan. Ada 5. Kita tadi sudah tengok menetapkan matlamat. So, lepas ini kita tengok menilai kedudukan kewangan. Jangan target besar-besar. Tapi kedudukan kewangan kita 0. So, susah lah macam itu. So, kita tengok juga kedudukan kewangan. So, menilai kedudukan kewangan membantu mengukur prestasi mencapai matlamat kewangan jangka pendek dan jangka panjang. Okey, so untuk kedudukan kewangan tadi, kita tengok dua benda. Okey, kedudukan kewangan, kita tengok asset dan liability. Okey, untuk dalam konteks, saya tengok asset ini dia just bagi asset macam itu saja. Asset adalah harta benda kepunyaan ataupun milikan. Harta benda milikan rumah. So sekarang ini memandangkan awak pelajar, mungkin awak tiada aset. Okey. Muka yang cantik bukan aset Muka yang cantik bukan aset. Sebab muka yang cantik tu dia boleh pergi. Jangan cakap muka yang cantik tu aset, badan yang cantik itu aset. No. Okay, muka yang handsome itu bukan aset. Okay. Walaupun kita selalu dengar, apa aset muka cantik, muka handsome aset. No, itu bukan aset. Muka kita ni tak ada harga pun. Walaupun orang cakap handsome, cantik. Okay, contoh dekat sini, aset dan liability. Itu adalah untuk mengukur kita punya prestasi kewangan. Ini tadi adalah kita punya kedudukan kewangan. Kita tengok kedudukan semasa duit kita. Ada aset ke tidak? Lepas tu ada liability ke tidak? So, liability adalah tanggungan yang melibatkan kerugian. Contoh liability ini senang tengok adalah kereta. Kereta bukan aset. Handphone bukan aset. Okay? Dia adalah tanggungan yang melibatkan kerugian. Itu adalah liability. Apa contoh? Contoh-contoh dia kita tengoklah contoh-contoh dulu. Wang tunai dan simpanan untuk aset. Wang tunai. Jarang sekali saya sebut wang. Wang tunai dan simpanan. Okay, kalau macam muda-muda lagi, mungkin inilah aset awak. Wang tunai. Kalau ada simpanan, mungkin tak banyak, 100. Itulah aset awak. RM100 itulah aset awak. RM200 awak simpan, itulah aset.
Okay, sebab apa itu? Orang cakap duit bukan segala-galanya. Tapi jangan lupa, segala-galanya perlukan duit. Okay? Walaupun orang cakap duit tak boleh beli kebahagiaan, menipu. Dengan duit itu awak boleh beli segala-galanya. Itulah kebahagiaan. So jangan percaya sangat ayat-ayat ini. Okay? Kalau kita dengar ayat-ayat yang dekat Facebook ini semuanya cantik-cantik, semuanya macam wah bestnya, duit tidak memenuhi kebahagiaan. Yang penting ialah kasih sayang. Cuba awak pergi kedai makan, awak cakap nak beli KFC, nak beli ayam KFC ni satu set. Nak bayar pakai apa? Nak bayar kasih sayang. Boleh ke macam itu? Tak boleh. Okay. Duit itu, duit perlu. Bukan maksudnya kita mata duitan. Bukan. Duit itu adalah perlu. Sebab segala-galanya perlu dibeli pakai duit. Kan? Lainlah kalau dekat belakang rumah kita ada tanah. Di tanah itu awak tanam padi, awak tanam sayur, awak bela ayam, awak bela itik. Itu adalah aset. Okey. Contoh lagi satu dekat sini adalah pelaburan hartanah, amanah saham. Kalau dekat belakang tadi itu adalah ada tanah. So dekat tanah itu awak tanam padi, awak tanam sayur-sayuran, awak bela ayam, bela itik, bela ngungut. Tanah itu adalah awak punya aset. Ayam, ngungut, apa lagi tadi saya sebut, padi, sayuran, itu adalah awak punya aset. Sebab dia kepunyaan awak. So, untuk liability, tanggungan yang melibatkan kerugian. Dahlah awak tanggung benda itu, awak rugi daripada menanggung benda itu. Macam handphone lah tadi. Okay, awak beli handphone itu, contoh awak beli 700. Okay, settle. Matlamat kewangan awak dah selesai. Tapi untuk bagi handphone awak hidup, berjalan, mesti awak beli kredit. Setiap bulan beli kredit. Setiap bulan, setiap hari, setiap minggu beli kredit. So, itu adalah liability. Sebab itu saya cakap tadi handphone adalah liability. Okay, sebab itu ada dengar orang cakap, buat apa beli handphone mahal-mahal? Bukannya bagi kaya pun. Bukan, okay. Nak beli handphone itu adalah pilihan. Okay, kalau kita mampu, terpulanglah, belilah. Tapi jangan sampai dia membebankan. Tak jadi masalah nak beli handphone, iPhone, nak beli handphone harga 100,000 pun tak jadi masalah. Asalkan kalau kita mampu, tengoklah kedudukan kewangan. Kalau macam saya, mampu beli Samsung. Belilah Samsung. So, liability contohnya dekat sini dia bagi adalah pinjaman bank dan kad kredit. So, awak tidak ada pinjaman bank, awak tidak ada kad kredit. So, awak tidak ada liability. Contoh yang saya boleh cakap dekat dengan awak adalah handphone. Handphone itu adalah liability. Sewa rumah, bil, utility. So, sekarang ini macam yang saya cakap tadi, awak muda-muda lagi, awak tidak ada liability. Awak tidak ada sewa rumah sebab rumah sekarang ini adalah di bawah tanggungan keluarga. Bil utility ini adalah contoh bil elektrik, bil air, bil kuku, bil kowe. Semua benda itu dibayar pakai duit. Itu yang saya cakap tadi. Orang cakap duit bukan segala-galanya. Tak kau. Tapi segala-galanya perlukan duit. Jangan lupa, bukan kita mata duitan, tapi kita sedar, kita realistik. Segala benda sekarang ini perlukan duit. Nak masuk ke tandas pun perlukan duit. Kalau tak ada duit, panci yang ke tesi jalai. Wah, nyamai. Betul. Nyamai mai panci yang tesi jalai ni. Kalau tak ada orang nampak. Kalau ada orang nampak macam mana? Tak pasal-pasal kena saman ni. Nanti orang ingat awak sort nanti kemih-kemih dekat sebelah pasar. Okay. So, ini adalah kita punya kedudukan, macam mana untuk menilai kedudukan kewangan.